المرسلين صلاة وسلاما على رسولنا سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أولياء الله. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Yang Maha Komandan Negeri bin Haji Hashim, Komandan saya datang ke kem terendah. Betul kan? Kem Sungai Udang. Oh, ini bukan kem terendah Sungai Udang. Oh, okey. Minta maaf. Kem Sungai Udang, Melaka. Malaysia. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi saya difahamkan sebelum mula yang datang ni kebanyakannya pasangan suami isteri, betul? Ada tak yang datang para muslimat wanita di sini, dia datang, suami dia tak datang hari ni? Ada tak yang suami dia tak ada kat sini hari ni? Oh, tak ada ya? Okey, yang muslimin pula ada tak yang pasangan dia tak datang hari ni? Ada. Oh, ada juga ya. Boleh ke kalau saya minta duduk dengan pasangan? Ke memang tak boleh nak duduk asing macam ni? Ke memang bergaduh ke macam mana? Oh, SOP. Oh, memang kat rumah pun duduk 1 meter. Ya, gelak tu. Kan boleh kan? Ya, maksudnya kita susun memanglah ikut SOP, memang kita akan ikut. Suami, isteri, suami, isteri. Faham tak? Maksudnya janganlah isi orang duduk tepi suami orang. Dia mesti lepas perempuan, lepas lelaki. Faham ya? Boleh tak kita buat aktiviti sikit sekali, nanti ada aktiviti suami isteri, boleh ke? Boleh, insya-Allah. Ya. Saya nampak tu diorang ni rindu bila berpisah macam ni. Lagi ada anak kecil, lagi seronok kalau duduk sekali. Sebenarnya kalau nak duduk mana-mana pun saya tak kisah. Mungkin ada yang nak pergi duduk tepi ke. Yang penting duduk dengan dekat pasangan masing-masing. Dan duduklah. Adjust lah macam mana. Penjarakan sosial ni, kalau keluarga tak ada jarak sosial, ini suami isteri. Oh, Masya Allah. Kan sedap duduk dekat kan? Bolehlah pegang-pegang. Masya Allah. Okey. Tak apa, kalau ada yang rasa nak duduk yang sebelah kanan, sebelah kiri ni pun boleh. Mana selesa. Tak ada protokol, keras je kalau tak tu kan. Tegak, keras je belaka. Okey, semua cek betul tak pasangan sebelah? Kok bertukarlah pula dengan isi orang lain. Tengok. Ya, jadi suami isteri boleh duduk rapat lah. Ada yang ikut juga penjarakan sosial tu kan. Yang mana pasangan tak datang, tak payahlah buat-buat sedih ya.
Saya tengok atas tu memang pelik juga tu kan, pasangan dia sesama. Mungkin sama ada bujang ataupun isteri tak ada bersama, wallahualam. Tapi tak apalah tuan ya. Harap boleh menjaga perasaan masing-masing kan. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah masih ada yang cari tempat tu, dah dapat pasangan masing-masing. Subhanallah. Alhamdulillah. Muslimin muslimat sekalian, saya sekarang juga bersiaran langsung melalui FB dan juga page Instagram dan juga FB page saya. Tapi jangan bimbang, saya tak akan pusinglah kepada audiens, sebab suasana dewan kita ni mungkin orang tak faham pada pasangan suami isteri. Kenapa tak ada penjarakan sosial dan sebagainya. Kemudian untuk pengetahuan sahabat-sahabat di FB dan juga di Instagram, saya sekarang berada di Kem Sungai Udang Melaka, tempat pertahanan lah, kan, kem pertahanan, masa tempat askar-askar, mereka yang frontliner kita juga, keselamatan negara kita, subhanallah. Dan saya rasa sangat bertuah pada pagi yang barakah ini kerana saya dijemput. Saya dijemput untuk bersama-sama dengan kalian semua, alhamdulillah. Okey, untuk menenangkan keadaan, marilah sama-sama kita memulakan. Walaupun saya pasti saya dah slot kedua. Tadi Profesor Dr. Hayati, Sharifah Hayati dah mula. Mungkin dah baca doa pagi tadi. Tapi untuk memulakan sekali lagi sesi kita sekarang, sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Tapi saya harap kita baca dengan suara yang kuat, dengan jelas. Cuba baca dengan makhraj yang betul, insya-Allah. Sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuat lagi boleh? Kuat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya memang biasa bawa program pasangan suami isteri. Kadang-kadang saya handle program penuh 3 hari 2 malam. Dengan modul, dengan pengisian, dengan game, macam-macam lah. Sebelum ini saya bekerja di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Saya antara penggerak lah modul tu. Setelah saya berhenti, Jabatan Agama Negeri Sembilan masih lagi memanggil saya untuk handle program 3 hari 2 malam pasangan suami isteri. Yang mereka taja bermalam 3 hari 2 malam di hotel. Kadang-kadang di Port Dickson, adalah bertukar-tukar hotel tu. Biasanya dalam 50 pasang. Ada yang usia perkahwinan 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada usia perkahwinan 20 tahun ke atas, ada yang 30 tahun. Ada sekali tu program suami isteri datang umur semua 50 tahun ke atas. Makcik-makcik, pakcik-pakcik. Ada yang pasangan dah kahwin 40 tahun dan sebagainya. Jadi sebab itu bila saya tahu hari ini programnya yang hadir adalah pasangan suami isteri, lebih kurang dalam di hadapan saya ni saya nampak lebih kurang 40,000 orang ni ya. Tak kurang ni. Termasuk yang tak datang lah ya, yang duduk kat camp masing-masing. Wallahualam mungkin 50 pasang ni ada, ataupun lebih. Dan saya sangat gembira bila ada peluang seumpama ini. Bolehlah kita buat aktiviti sikit. Boleh ya? Okey, baiklah. Aktiviti pertama ialah sekarang berhadapan dengan pasangan masing-masing. Ngadap pasangan masing-masing. Tuan tak suka ke saya kena buat paksa-paksa suka. Ngadaplah. Nak gerak, nak pusing. Ada yang proaktif tu dia pusing terus tu. Okey. Okey, tengok mata pasangan, anak mata pasangan. Ada yang macam cerlong. Kalau bahasa Terengganu cerlong.
Dia macam tengok dengan pandangan kasih sayang lah. Tengok. Kira jerawat pasangan. Okey, saya minta sekarang isteri baca Al-Fatihah, suami dengar. Dan suami tolong betulkan Al-Fatihah isteri. Boleh tak? Boleh ya? Okey, isteri sekarang dengarkan bacaan Al-Fatihah kepada suami. Mungkin ada orang dah nikah 10 tahun tak pernah dengar bacaan dan nak betulkan bacaan Al-Fatihah isteri. Okey, mula 1, 2, 3. Buka lah tu. Kan nanti suami tak dengar tu. Dengar kuat-kuat lah. Yang pasangan lelaki-lelaki dengarkan bacaan tu. Buat juga. Suami jangan angguk-angguk je. Kalau rasa tak betul, tegur. Bisik dekat dengan telinga tu. Jangan ni pula, talqin pula kan. Lulus ya, lulus. Subhanallah, ada yang belakang 3 orang lelaki duduk sekali beria di atas mat tu. Masya Allah. Okey, alhamdulillah. Kalau kita tak biasa buat, selepas ini tolong jadikan satu amalan kebiasaan. Seminggu sekali ke dengarkan bacaan isteri dan anak-anak. Okey, sekarang saya minta suami bukan dengarkan Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah dengan terjemahan kepada isteri. Alamak, subhanallah. Al-Fatihah dengan terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Saya akan pilih 2-3 pasangan untuk baca depan ni. Jadi saya dah nampak dah ada suami yang buka telefon tu. Jadi dibenarkan buka telefon. Sekarang suami tolong dengarkan bacaan Al-Fatihah kepada isteri dengan terjemahan. Bermula daripada sekarang. 1, 2, 3. Tolong tengok encik suami Ustaz Hazmi ni AJK, tolong tengok dia orang buat tak. Saya nak bergerak ada ni dengan terjemahan. Kalau boleh bacakan yang sudah hafal. Yang atas tu tuan, saya panggil tuan nanti. Tak kira lah askar tak askar, bacakan ke orang sebelah terjemahan. Ada saya tengok isteri pula bacakan. Saya nak suami juga. Yang abang nak bacakan Al-Fatihah dengan terjemahan ni, awak dengar ya. Encik, kalau boleh kita nampakkan sikit je, sekilas je. Boleh ya? Boleh. Kita nampakkan sekilas saja suasana yang rasa syahdu kita tengok. Yang ni pun. Pasangan suami isteri. Suami sedang dengarkan bacaan Al-Fatihah dengan terjemahan. Subhanallah. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, boleh ulang lagi sekali. Last. Lagi sekali. Tadi kita tengok. Sekarang cuba baca Al-Fatihah dengan terjemahan. Sambil-sambil tu tak berapa tengok telefon. Cuba ingat balik. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Masya Allah. Gelak. Masya Allah. Bolehlah pusing balik sini. Boleh pusing sini balik. Pusing pada as balik. Tak.
pusingkan kepada Azrani. Bolehlah pusingkan kepada Azrani. Kenapa tak? Boleh. Boleh bang. Okey. Yang sana pun. Okey, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Saya minta boleh tak seorang volunteer, seorang suami dan isteri pasangan datang depan? Boleh tak volunteer seorang? Saya dengar askar paling berani askar kem Sungai Udang, Melaka. Ada berani tak nak baca Al-Fatihah? Nak baca dengan terjemahan. Tuan, semua orang calonkan tuan. Nampak Boleh guna telefon. Ada tunjuk. Boleh guna telefon. Okey, sila tuan dan isteri datang depan. Subhanallah. Okey, saya akan beri mic kepada tuan. Nama tuan siapa? Meja Syahril. Okey, Tuan Meja Syahril, sebutkan kepada isteri yang dengarkan abang nak baca Al-Fatihah dengan terjemahan. Lepas tu Tuan Meja cakap dekat isteri, awak dah semayang berpuluh tahun, takkan Fatihah pun tak ingat? Maksud jadi itu sebenarnya kena jadi satu target yang penting dalam sebuah rumah tangga Muslim, memahami bacaan di dalam solat. Kalau nak cerita panjang masalah itu, masalah ini, ketenangan, kebahagiaan, kita sendiri pun tidak menghayati bacaan dalam solat, maksudnya jauh lagi lah kita nak bercakap. Jadi saya jemput pada Tuan Meja macam mana nak bercakap dengan isteri terpulang, kemudian bacakan Al-Fatihah dengan terjemahan. Subhanallah, silakan. Malu-malu. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh segala. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah hamba mengabdi dan hanya kepada-Mu lah hamba meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada-Nya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Boleh. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada pasangan romantik, kasih sayang, moga bercinta sampai ke syurga insya-Allah. Subhanallah. Okey, sekarang bolehlah pusing depan tengok saya. Seorang suami, ciri-ciri seorang suami yang saleh, ciri-ciri seorang suami yang beriman, suami yang bertakwa insya-Allah, suami yang akan memimpin ahli keluarganya menuju ke syurga Allah. Antara basicnya ialah dia memperhatikan ibadah nombor 1, iaitu memperhatikan tentang ibadah solat. Ya, solat ini satu perkara kita dirikan dengan sempurna, dirikan dengan betul, tetapi belajarlah untuk betul-betul solat. Sampai peringkat kita perlu seorang suami tasmik ahli keluarga dirinya dan juga ahli keluarga, isteri, anak-anak. Okey, minggu ni minggu hafal Al-Fatihah dengan terjemahan. Cukup seminggu tasmik, baca Al-Fatihah dengan terjemahan. Kemudian minggu depan pula, minggunya nak hafal duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni dengan terjemahan. Kemudian hafal At-Tahiyat pula dengan terjemahan. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini garis panduan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali yang pertama lagi. Kalau nak mencapai solat yang khusyuk, solat yang sempurna, solat yang tenang, ia bermula dengan memahami bacaan di dalam solat. Allahu Akbar, subhanallah.
Sebab itu muslimin muslimat sekalian, tuan-tuan puan-puan, kalau ikut pengalaman saya handle masalah rumah tangga, sama ada konflik itu datang daripada masalah dalaman. Masalah dalaman ini punca utama dia adalah agama. Dan kayu ukur indikatornya adalah misi kait dengan solat. Seterusnya masalah dalaman kewangan. Seterusnya masalah dalaman adalah masalah komunikasi. Tak ada sefahaman. Komunikasi yang bermasalah. Mungkin dengan perkataan yang keras, yang keji, yang hina, kasar dan sebagainya. Yang isteri handal sangat membebel. Tak membebel tak boleh berhenti. Bila membebel masuklah unsur-unsur suka mengungkit, merendahkan pasangan contohnya. Ini masalah komunikasi. Masalah luar pula mungkin pihak ketiga. Pihak ketiga boleh jadi daripada sebuah keluarga. Sama ada datang daripada keluarga ipaduai ataupun datang daripada ibu bapa sendiri. Ibu bapa yang tak suka menantu ataupun menantu yang tak suka ibu bapa, maksudnya pihak ketiga lah. Ataupun pihak ketiga datang daripada yang disebutkan sebagai curang. Sama ada isteri curang dengan lelaki lain ataupun suami curang dengan perempuan lain. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, InsyaAllah lepas ni saya ada beberapa lagi game. Kita akan buat selang-selang. Saya tahu dah dekat tengah hari ni. Dan ambil kesempatan pula hari ni, muslimin muslimat, suami isteri. Biasa saya bawa juga PowerPoint, ada lagu, ada nasyid. Tapi hari ni saya tak bersedia sangat. Kalaulah kita ada masa contohnya setengah hari, memang seronoklah kita boleh buat dalam deep sikit. Tapi insyaAllah lain kali ya, kalau ada rezeki. Okey, saya dulu sebagai perunding cara rumah tangga, saya ketua unit runding cara di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Maksudnya, contoh di kem yang berada di Port Dickson, ada kem tentera di Port Dickson kan. Jadi itu juga di bawah unit saya. Laporan di Port Dickson memang berbeza dengan laporan di daerah-daerah yang lain. Dan kes yang banyak diadu di Port Dickson tentulah datangnya, maksudnya sebab ramainya askar di situ, banyaknya kes yang diadu daripada askar. Jadi saya secara peribadi saya tahu statistik masalah rumah tangga kalau yang berlaku di sekitar askar. Minta maaf lah saya sebut askar secara umum ya, minta maaf kalau tak tepat panggilan saya. Jadi kita boleh tahu dan kenapa perkara itu boleh berlaku, banyak faktor. Antaranya faktor tugasan suami, kadang-kadang meninggalkan isteri dalam tempoh yang lama. Kadang-kadang isteri kurang memahami tugas seorang suami. Ya, kadang isteri bukan tak nak faham tapi tertekan. Dengan kerana anak, perlu menghadap anak tanpa bantuan suami, uruskan semua sekian-sekian. Suami pula sekian-sekian. Jadi banyak unsur-unsur masalah orang ketiga pun banyak, masalah komunikasi pun banyak, masalah kewangan dan sebagainya. Allahu Akbar. Tapi saya tak akan sebut. Maksudnya kes untuk kem ni, untuk askar saya tak akan sebut secara umum. Saya hanya sentuh secara umum. Dan hari ini tuan-tuan puan-puan sekalian, saya nak menyentuh sikit perkara yang berkaitan dengan curang. Memang saya buat tajuk hari ini pun lebih kurang ada 1,500 yang bersama kita secara live. Saya buat tajuk curang bukanlah kerana saya kata ramainya di kalangan tentera, askar melakukan curang. Tidak, bukan itu maksud saya. Tetapi itu adalah statistik umum. Pengalaman kami di unit runding cara, statistik berlakunya kecurangan meningkat tak pernah berkurang. Tak kiralah dalam bidang pekerjaan apa pun, dan tak kiralah latar belakang apa pun, bahkan latar belakang agama sekalipun. Na'udzubillah min zalik. Dan kita boleh lihat punca utama kecurangan hari ini adalah media sosial. Media sosial. Pasangan hari ini manusia menghabiskan sebahagian besar masa usia hidupnya ada di media sosial. Wanita lebih mesra, lebih banyak komunikasi, lebih banyak borak. Kalau dia mesejkan kawan tu kan dalam grup tu, kamai meriah lagi dengan emoji, kan dengan gambar tu gambar ni. Masa nak pilih emoji tu pun lama tu. Ada senyum sepet, ada senyum besar. Kamai
lagi boleh bergurau senda. Sama juga dalam grup lelaki. Na'udzubillah min zalik, ada banyak grup lelaki saya terima daripada aduan isteri. Ustazah, suami saya ada grup lelaki. Okeylah tu sama lelaki. Tapi masalahnya ustazah, dia orang asyik duduk share video lucah dalam grup sesama lelaki. Bila saya tegur, dia kata standard lah orang lelaki. Alah, dia orang tu saja-saja je, main-main je, bukannya apa sangat. Tak ada kerja, dia orang share lah. Share gambar seksi perempuan yang bukan sekadar dedah aurat, tanpa surat benang, video dia lucah dalam grup sama lelaki. Dan suami ni pula pesan lah kat isteri, kau jangan nak buka grup ni. Ni grup secret grup ni. Bertukar-tukar. Jadi di situ bank pula benda-benda yang haram. Kita tahu melihat video lucah hukumnya adalah haram. Dan susulan daripada melihat video lucah, sama ada melakukan perbuatan yang disebut masturbation, onani dan sebagainya, kita tahu di situ memang ada perbincangan ulama, tapi yang lebih kuat hukumnya adalah haram. Dan ketika saya handle masalah rumah tangga, antara punca tertinggi juga masalah rumah tangga datangnya daripada video lucah, sehingga menyebabkan perceraian. Okey, dia bermula dengan mungkin tengok telefon, mungkin terangsang dengan wanita-wanita di Instagram, di Facebook yang sangat menarik. Sekarang ini TikTok contohnya. Saya bolehlah kot, saya minta izin untuk saya sebut. Ada satu kartun yang glamour lah di Malaysia sekarang. Dia baru keluarkan joget kartun tersebut. Kartun tu kartun kanak-kanak, tapi benda ni viral sikit lah semalam. Kemudian saya tengok ada komen daripada pihak akademik. Dia kata dia tak bersetuju dengan kartun ni. Walaupun nampak kartun, tapi dalam kartun tu, memang kartun tu kartun kanak-kanak, tetapi dia ada kakak dia, dia ada pakcik dia, dia ada orang kampung. Lepas tu dia buatlah gelek kartun tu. Ni kartun Malaysia ni, bukan kartun luar negara ni. Gelek tu memang gelek yang tak sopan. Gelek tu gelek yang bertentangan dengan syarak, dengan agama kita. Memang kita bayangkan itu gelek kartun. Okeylah, ala kartun ustazah, janganlah serius sangat. Tapi apa yang berlaku, masyarakat kita dah mula buat TikTok ikut gelek kartun tu. Yang buat TikTok mak orang, bini orang, kakak orang, suami orang, dengan tonggek-tonggekkan punggung dan sebagainya. Allahu akbar, na'udzubillah min zalik. Sebab itu setengah ulama dah sebut jelas, hukum TikTok yang menyebabkan kepada perkara-perkara yang sampai mendedahkan orang, menjatuhkan maruah, hukumnya haram. Jelas. Hari ni atas nama TikTok, bergembira seronok, ikut gaya itu, gaya ni, buat sama-sama adik-beradik, ada pasangan suami isteri, sampai tak sedar maruah sebagai orang Islam jatuh, sampai tak sedar dedahkan aurat, sampai tak sedar dedahkan bentuk badan dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Mungkin tengok TikTok, cuba tengok TikTok negara-negara jiran dan sebagainya, saya tak sebut negara mana. Kadang-kadang cara tarian dibuat oleh TikTok tu tarian gairah, tarian yang seksi, tarian yang lucah. Saya boleh sebutkan banyak tarian TikTok, tarian yang lucah, tunjuk bahagian-bahagian badan yang tertentu. Dan inilah cabaran yang paling berat kalau kita fikir, kalau orang dewasa, seorang suami yang dah cukup akal dah cukup bijak dah tahu halal haram pun tidak mampu untuk mengawal, bagaimana dengan generasi anak-anak kita ni? Kita bimbang sebenarnya generasi anak kita yang membesar, lahir-lahir telefon dah ada. Kita ni jumpa telefon umur dah 20. Saya ingat saya baru pegang telefon masa kat universiti lah. Masa tu telefon Nokia yang tak ada lagi. Mungkin tuan-tuan jumpa telefon umur 30 lebih. Maksudnya kita dapat benda ni, makhluk ni setelah kita matang. Tapi anak kita lahir-lahir benda ni dah ada. Mereka membesar dengan media sosial. Allahu akbar, cabaran anak kita jauh lebih hebat. Kalau ni kita tengok fitnah, keburukan media sosial begitu dahsyat, tak tahulah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi macam mana. Sebab itu ada ibu bapa jumpa saya, dia kata, ustazah, anak saya dulu anak yang baik, dengar kata solat awal waktu, suka baca Quran. Dia cemerlang SPM, saya hadiahkan dia telefon. Ada ibu bapa hadiahkan anak cemerlang masa UPSR lagi. Tapi start daripada tu anak saya rosak, tak makan masa yang lama, tak cukup setahun, berapa bulan saja.
Dia leka dengan telefon, panggilan saya tidak diendahkan. Apatah lagi panggilan Allah untuk solat. Al-Quran mula kurang baca, dia mula kurang ajar, dia mula kurang adab, dia mula suka bandingkan saya dengan ibu bapa yang lain. Dia mula meminta dengan saya benda yang saya tak mampu beri. Sebab apa? Tengok kat Instagram orang tu update makan McD, mak nak McD. Tengok orang tu ni update ni, mak orang nak beli ni, malulah orang tengok. Sebab apa? Mereka mula nak menunjukkan diri mereka di Instagram. Dan dia tengok media sosial Instagram itu, siapa yang ramai follower? Orang yang menunjuk-nunjuk kehidupan yang mewah, orang yang menunjuk-nunjuk kecantikan diri dan sebagainya. Jadi akhirnya mereka tidak ada jati diri, tak ada diri mereka yang sebenar. Mereka terbentuk dengan sebagaimana media nak mereka dilihat. Dan ramai remaja hari ini stres, kemurungan, macam-macam penyakit mental disebabkan perkara ini. Sebab itu ibu bapa yang menyerahkan telefon, handphone kepada anak dia terlalu awal ataupun ketika belum bersedia, umpama memberi pisau untuk menikam diri sendiri, ataupun memberi racun kepada anak untuk anak itu telan sendiri. Allahu Akbar, subhanallah. Kemudian adalah saya nak share seorang ibu bapa. Dia kata, ustazah, saya kalau tak beri telefon kepada anak, anak peringkat dah perlu, dah BSPN, nak pergi universiti dan sebagainya. Anak saya pun minta, dia pun saya rasa dia boleh kawal diri. Tapi masa saya nak bagi telefon, saya bagi syarat. Dalam tempoh 30 hari, mesti solat awal waktu. Tepat, awal waktu dengan azan terus solat. Sebelum nak buat penyerahan telefon ni, dia punya standard kepada anak tu, dia nak bina benteng dulu. Kemudian dia buatlah peraturan lagi, Al-Quran baca satu hari satu juzuk. Saya tak ingat dah macam mana peraturan dia buat. Kemudian zikir sekian-sekian, kemudian begini-begini. Dia kata alhamdulillah, sebab anak tu nak sangat telefon, dia buat ustazah. Tetapi yang bagusnya selepas sebulan, anak tu mula kata, Umi tak apalah, tak ada telefon pun orang tak nak lah, takut nanti. Sebab sebulan dia buat amalan tu, dia rasa seronok, dia rasa tenang, dia boleh istiqamah. Seasalnya dia nak buat tu kerana apa? Semangat nak dapat telefon tu. Jadi dia semangat ni, dia akan buat apa syarat-syarat mak buat ni. Tapi bila sampai tahap keinginan tu menurun, tak apalah, tak ada handphone pun tak ada masalah lah, okey je, sekarang boleh baca buku seronok. Tetapi sebab dia perlu, dia nak pergi belajar, ibu apa bagi. Dan dia kata alhamdulillah ustazah, anak saya boleh mengawal telefon, bukan telefon yang mengawal dia. Boleh mengawal media, bukan media yang mengawal dia. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, masa saya bertugas dulu, antara penemuan ataupun kajian yang kita buat, saya sendiri pengalaman saya, bila turun ke sekolah, dulu saya banyak ceramah ke sekolah, saya buat kaji selidik, saya edarkan soal selidik. Kalaulah pelajar ada 100 orang, lebih kurang 5 ke 10 orang saja yang solat penuh 5 waktu. Ini sekolah menengah saya cerita. Kalau 100 orang, tak sampai 10 orang yang solat penuh 5 waktu. Yang lain tu ada yang solat tak solat langsung. Ini adalah di kalangan pelajar Muslim. Kemudian bila buat soal selidik mengenai video lucah, lebih 50% remaja terlibat melihat video lucah. Lebih 50%. Dan saya pernah baca kajian, remaja lelaki terlibat dengan pornografi dan juga onani. Saya rasa tuan-tuan puan-puan faham kot perkataan ni, masturbation, istifta dalam bahasa Arab. Kalau remaja lelaki hampir 80%, remaja wanita semakin meningkat sehingga 50%. Puncanya adalah media. Puncanya apabila melihat perkara-perkara, start daripada contoh TikTok. TikTok yang gairah, TikTok yang lucah, lama-lama keinginan itu bertambah, dia tak berkurang. Nak lihat lebih lagi. Dan benda ini sangat mudah untuk diperolehi di media, di internet. Macam-macam apps ada. Perkongsian di FB, perkongsian sekian-sekian. Sampai peringkat remaja ini, dia tak boleh mengawal dirinya. Apa kaitan dengan tajuk kita hari ini, cari keberkatan hidup, tentang keluarga mawaddah? Pengalaman saya, banyak suami yang terdedah daripada remaja dengan pornografi dan terbiasa melakukan onani akan memberi kesan kepada hubungan suami isteri, ataupun kita panggil hubungan jima' dari sudut Islam kan. Hubungan suami isteri, hubungan seksual.
Saya dulu peruncing rumah tangga, ini adalah perbincangan ilmiah. Yang kedua, saya juga penceramah kursus kahwin, kursus pra perkahwinan, sebelum kahwin. Dan tajuk yang selalu saya diberikan adalah hubungan suami isteri. Saya bukan kupas tajuk itu dari sudut lucah dan sebagainya, tetapi betul-betul dari sudut ilmiah. Sebab kita tahu antara tujuan utama ataupun tujuan terbesar an-nikah, maksud an-nikah itu sendiri jima', iaitu an-nikah itu sendiri yang membawa maksud persetubuhan menghalalkan hubungan suami isteri ataupun menyalurkan fitrah yang halal yang Allah berikan kepada lelaki, mana nak salurkan fitrah keinginannya kepada isteri yang suci. Begitu juga wanita ada fitrah tersebut di mana nak salurkan kepada pasangannya suami. Dan setiap kali suami isteri menyalurkan fitrah keinginannya kepada pasangan, diberikan pahala, diberikan sebagai salah satu ibadah, sebagai satu amal soleh. Ini ditanya oleh sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, untunglah si kaya ya Rasulullah. Orang kaya juga salat, aku juga salat, orang kaya pun salat. Orang kaya berpuasa, aku juga berpuasa. Orang kaya berzikir, aku juga berzikir. Tetapi orang kaya, si kaya mampu melakukan sedekah begitu banyak, tapi aku tidak mampu ya Rasulullah. Aku miskin ya Rasulullah, untunglah si kaya." Lalu Rasulullah pun menyebutkan kepada dia, ini hadis yang sahih ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi bersabda, sesungguhnya bagi kamu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sedekah bagi kamu. Ini bagi orang yang betul-betul tak ada harta. Kita kat sini ni ada banyak harta, kena sedekah harta lah. Kemudian Nabi sudahi hadis tersebut, menjima isterimu adalah sedekah bagi kamu. Lalu sahabat itu bertanya semula kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah mengikut hawa nafsu itu juga dikira sebagai ibadah?" Rasulullah pun bertanya dia kembali, "Apa pendapatmu sekiranya kamu salurkan kepada yang haram? Sudah tentu berdosa ya Rasulullah, maka isterimu halal untukmu." Dan setiap kali itu dikira sebagai satu ibadah. Dan saya nak sebut secara tak langsung, muslimin muslimat sekalian, ramai yang tak mengikuti sunnah Nabi apabila dalam melakukan hubungan suami isteri. Tidak mulakan dengan doa, sedangkan ada doa. Kalau tak ingat doa, bismillah pun okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab syaitan, jin memang akan memainkan peranan yang besar. Dia nak merosakkan hubungan suami isteri bermula daripada hubungan kelamin, bermula daripada hubungan suami isteri. Apabila hubungan suami isteri rosak, akan mula ada masalah komunikasi, akan mula masalah orang ketiga, akan mula masalah tak sefahaman. Sebab itu ramai yang datang mengadu dengan saya dulu. Mula-mula cerita, kami tak sefahaman ustazah, kami ada masalah kewangan ustazah, ada masalah itu, masalah ini. Tapi bila kita masuk deep, rupanya punca masalah adalah masalah hubungan suami isteri. Sebab itu para alim ulama terdahulu memang ada menukilkan perbincangan kitab-kitab khas berkenaan dengan perkara ini. Kalau kita orang Islam, kita faham, mulakan dengan doa-doa. Apa doa? Wallahu alam, tuan-tuan hafal ke tidak? Allahumma jannibis syaitan, Allahumma jannibni minasyaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Yang bermaksud Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Maksudnya, ya Allah, lindungilah kami daripada gangguan syaitan, didekati oleh syaitan, dan jauhilah kami daripada gangguan syaitan dengan rizki yang Engkau berikan. Dalam hubungan suami isteri yang barakah, antara rizki yang Allah beri ketika hubungan suami isteri adalah hubungan cinta, kasih sayang, rindu. Dan yang kedua, insya-Allah dikurniakan zuriat, anak. Sebab itu, kalaulah suami isteri tidak memulakan dengan kalimatun thayyibah, sama ada bismillah ataupun auzubillah ataupun doa tadi, kita bimbang benih yang terhasil daripada hubungan suami isteri ini, dia mula diganggu oleh jin dan syaitan bermula daripada dalam rahim lagi. Sebab ketika itu jin dan syaitan bersama dalam ketika hubungan tersebut dilakukan. Mungkin jarang orang nak sentuh perkara ini. Wallahu alam, tolonglah cari, tolonglah baca. Carilah bagaimana hubungan yang baik menurut Islam, yang barakah dan sebagainya. Masya Allah.
Tapi saya nak kembali kepada tadi tu, apa kaitan melihat benda yang lucah? Kenapa ada kesan kepada hubungan suami isteri? Ada ramai klien saya bila saya tanya, sebab kita kalau kaunselor, kita pendencara, kita tanya memang dia akan jawab. Kalau isteri datang mengadu, ustazah, suami saya ni bermasalah, dia ni tak boleh jalan ustazah. Tapi saya tengok suami dia elok berjalan tu masuk bilik kaunseling kan. Maksudnya suami hilang kemampuan untuk menunaikan nafkah batin isteri. Suami pun jawab, alah awak ni kan perempuan, takkan heboh benar benda tu. Benda tu apa awak nak bising ke? Awak kan perempuan. Lepas tu saya terus terangkan kepada suami, encik, ini fitrah yang Allah ciptakan. Dan kalau encik menafikan fitrah. Dan ini bukan salah isteri kalau dia tidak dapat hak dia dalam bab hubungan suami isteri contohnya. Dan isteri pergi mengadu kepada hakim ke mahkamah. Dan isteri mungkin minta isteri minta fasakh ataupun minta khuluk ataupun minta cerai secara baik. Dan ini di antara pertimbangan yang dipertimbangkan oleh mahkamah. Bahkan mungkin isteri itu dapat khuluk, tebus talak, dan mungkin isteri ini dapat pun fasakh. Dia kata, ustazah, takkanlah isteri saya tak boleh sabar. Ini ya, kalau encik kata ini soal sabar, betul sabar, bertahan, tunggu, takkan tak sabar dan sebagainya. Tapi bagaimana kedudukan encik apabila tidak menunaikan keperluan isteri, encik berdosa? Saya suka tanya kadang-kadang dalam ceramah kan, apa hukum seorang isteri menolak ajakan suami? Ramai yang akan jawab berdosa, haram, dilaknat. Sebab memang ada hadis Nabi SAW kepada isteri yang menolak ajakan suami, hadis yang sahih, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, daripada bermula dia menolak sehinggalah dia menerima semula, ataupun bermula daripada dia tolak malam sehinggalah pagi. Tapi bila ditanya apakah hukum suami pula yang menolak keinginan isteri, ramai yang kata tak tolaknya ustazah, dia jawab macam tu lah. Ada juga yang jawab, alah harus je, bukan wajib pun. Habis tu bukankah menunaikan nafkah zahir dan nafkah batin itu kewajipan masing-masing? Ia juga wajib kalau suami tidak menunaikan tanpa sebab yang kukuh, ia juga merupakan perbuatan dosa kerana melalaikan tanggungjawab. Okey, baiklah. Saya nak minum air sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, subhanallah. Memang mencabar sikit. Sebab apa mencabar? Ada anak-anak kecil bersama kan. Suara saya ni saya cuba untuk sekuat mungkin. Sebab apa? Bukan nak lawan apa, lawan anak-anak kita ni kan. Kekuat sangat. Okey ya. Muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya nak share satu kesan. Sebenarnya banyak kesan bila melihat video lucah. Maaf ya, saya jadi tersebut perkara ni. Sebab apa saya sebut, dia memang akan beri kesan kepada hubungan suami isteri. Antara kesannya adalah hilang keberkatan, hilang kemanisan, hilang nikmat. Antaranya sebab air mani telah dialirkan kepada cara yang haram, sama ada melalui jalan onani dan sebagainya. Apabila terangsang kemudian melakukan satu perbuatan, akhirnya air mani dialirkan kepada perkara yang haram. Yang haram ini sama ada melakukan diri sendiri seorang-seorang, ataupun dengan pasangan yang dia curang, ataupun dengan pelacur dan sebagainya. Dan antara bila saya tanya klien kan yang datang mengadu masalah ni, ada yang jawab, ustazah saya dah buat perkara ni daripada remaja dulu lagi, daripada asrama lagi, biasalah ustazah. Kemudian ada yang jawab, ustazah saya tak selera tengok isteri saya. Sebab apa? Dah terbiasa tengok video lucah, pelakon video lucah macam mana rupa. Memang dahsyat, memang teruk. Kemudian hilang nafsu dia dengan pasangan. Hilang, mulalah dia komplain pasangan dia itu, ini, tak pandai itu, tak pandai ini. Kerana apa? Nafsunya telah dialirkan kepada yang haram. Akhirnya yang halal ini, na'udzubillah, haram untuk dia nikmati. Ditarik barakah, ditarik nikmat, ditarik apa yang sepatutnya dia perolehi dalam hubungan tersebut. Masya Allah, Allahu Akbar. Antara kalau dari sudut sains ya, kalau pergi ke LPPKN, saya pernah tengok brosur.
Dan saya pernah juga tanya, kita dulu Perudin Cara, antaranya kita dapat latihan pendedahan daripada, kalau masa saya dulu Profesor Emeritus Dr. Ismail Tambi. Mungkin ada yang kenal kan, pakar sakit tuan, pakar sakit puan. Pakar sakit tuan lah, lebih kepada pakar sakit tuan. Saya ingat dulu kami Perudin Cara memang kami panggil untuk kami diberi pendedahan. Dan kesan bila melihat pornografi dan kesan melakukan perkara yang saya sebutkan tadi, boleh berlaku kerosakan kepada alat kelamin sama ada lelaki ataupun perempuan. Boleh berlaku kerosakan, sama ada kerosakan sementara ataupun kerosakan kekal. Bayangkan kalau hari ini, remaja hari ini yang telah terlibat lama dengan aktiviti melihat pornografi, kemudian melakukan onani, ramai ibu bapa tak tahu anak dia terlibat. Saya cerita bila saya turun dulu, suami saya tahu, kita turun dulu ke sekolah. Bila saya habis ceramah, saya sebutkan beberapa perkara ni, biasa saya diikuti oleh beberapa orang pelajar. Ada sekolah rendah pun ada. Darjah 5, darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Ustazah nak jumpa kejap. Kenapa dek? Ada apa? Ustazah, yang Ustazah cerita tadi tu dah lama dah saya buat. Saya tak tahu pun benda tu tak boleh buat. Apa yang kamu buat? Yelah yang Ustazah cerita tu, guna tangan sendiri, begitu begini, kemudian lepas keluarlah air sekian-sekian, dan saya tak tahu pun wajib mandi wajib. Kamu tak tahu, kamu dah balik belum? Kalau kamu dah buat perkara umpama itu, kamu dah balik automatik sebab dah keluar air mani. Kamu macam mana kamu boleh terlibat? Ustazah, ada berapa ramai sebenarnya yang berterus terang bercerita, Ustazah, saya terlibat masa kecil dulu, ayah saya tengok benda lucah. Ayah saya tengok video lucah, lepas tu saya tengok sama. Saya memang masa tu tak faham lagi. Ada yang abang tengok, adik pun tengok sama. Lama-lama, dia bila dah selalu tengok, ada ketagihan. Memang akan ada ketagihan. Dan lama-lama saya tak tahu apa yang saya buat, tapi saya ikut saja rangsangan tersebut. Dan hari ini baru saya tahu, Ustazah, benda tu dinamakan sekian-sekian, hukumnya haram, dan saya patut mandi wajib. Memang kamu patut mandi wajib. Dah keluar air mani, patut mandi wajib. Habis tu macam mana, Ustazah, saya tak mandi wajib? Kamu solat tak? Saya semayang. Macam mana semayang? Semayang kamu tak sah sebab kamu tak pernah mandi wajib. Habis tu macam mana, Ustazah? Kamu kena qada semula solat kamu. Berapa lama dah kamu terlibat? Kamu balik berapa tahun? 2 tahun dah kot saya balik. Kamu kena qada sepanjang tempoh tersebut. Saya tak tahu, saya jahil. Walaupun jahil, bila dah tahu kena qada balik. Boleh rujuk jumhur ulama. Kalau seorang yang dah bertaubat baru tahu sedar begini-begini. Bila dah tahu, Ustazah banyaknya nak kena qada, qadalah perlahan-lahan. Satu waktu sekali qada. InsyaAllah lama-lama habis. Jangan sampai tak qada langsung. Ustazah, macam mana nak berhenti? Saya dah ketagih. Pelajar universiti ramai buat pengakuan dengan saya. Melalui FB, kalau saya ceramah turun ke universiti, sama ada pelajar perempuan ataupun pelajar lelaki. Dan perkara ini akan bagi kesan bila dah kahwin besok. Sebab itu hari ini kita dapati ramai perkahwinan usia muda bercerai. Kahwin berapa bulan bercerai. Pengalaman saya ada kes yang kahwin 3 bulan bercerai, 6 bulan bercerai. Banyak sebab ada masalah hubungan suami isteri. Sebab itu kalau kita tengok, bila hubungan suami isteri baik, elok, mengikut sunnah, mengikut cara, jadi ibadah, Allah akan jaga hubungan ini. InsyaAllah kalau hubungan suami isteri okey, kalau ada masalah kat dapur akan okey. Kalau ada masalah kat ruang tamu akan okey. Tapi kalau once ada masalah hubungan suami isteri, hubungan di dalam bilik, hubungan yang disebutkan hubungan seksual ni, masalah kecil-kecil di ruang tamu, di ruang dapur, masalah jadi besar semua. Sebab dia akan bagi kesan kepada psikologi, bagi kesan kepada mental, bagi kesan pada emosi, sebab tak cukup keperluan yang sepatutnya. Kalau kita sebut kesan melakukan onani, kesan lihat pornografi, dari sudut sains terbukti jelas berlakunya kesan kerosakan kepada alat kelamin tak boleh berfungsi dengan normal, sama ada secara baik, sempurna ataupun rosak terus untuk jangka masa yang panjang. Kalau kes-kes yang datang macam tu pada saya kan, minta maaf saya sebut sikit. Seorang lelaki contoh isi mengadu, suami tak mampu, 2 tahun dah Ustazah suami saya tak mampu. Dari sudut nafkah batin, 3 tahun, ada 5 tahun, ada lebih lama, 10 tahun pun ada. Sabar isteri ni, sabar.
Kemudian suami pun jawab, "Alah ustazah, saya dah berusaha dah nak berubat." "Encik berubat macam mana?" "Saya pergilah dukun sana dukun sini, saya pergi mengurut." Contoh, minta maaf ya. Saya kata, encik pergi jumpa doktor. Saya sarankan encik pergi jumpa doktor pakar sakit tuan. Pergilah hospital ke klinik ke, pergi. "Alah ustazah, benda ni bukan kait dengan doktor." Saya kata, "Pergi encik. Kalau betul nak selamatkan keluarga. Dan ini tanggungjawab encik. Kalau isi tak redha, encik berdosa." Kemudian alhamdulillah ada beberapa lelaki, maksudnya suami yang ambil tindakan pergi buat rawatan. Tak lama telefon, lepas berapa lama, "Ustazah, alhamdulillah saya sihat semula." Selesai, case close. Walaupun dia datang mengadu mula-mula masalah komunikasi, tak sefahaman, sebenarnya itu punca masalah. Bila benda tu settle, datang balik benih kasih sayang, benih cinta, benih rindu dan sebagainya. Sebab apa? Itu di antara keperluan hakiki, keperluan asasi seorang suami isteri. Itu di antara tujuan untuk menghalalkan hubungan suami isteri, hubungan akad nikah tu, itu antara tujuan dia. Subhanallah. Sebab itu perkara ni tak boleh remeh-temeh. "Alah ustazah," contoh ya, wanita. Saya nak pesan kepada para wanita sekalian muslimat. Ramai para wanita yang dah lepas bersalin, baru bersalin anak 2, baru bersalin anak 3. Suami datang mengadu, "Ustazah, isi saya dah 2 tahun dah. Saya tunggu, dia memang dia tak boleh, dia trauma lepas bersalin." Ada juga isteri jawab, "Ustazah, saya memang dah tak ada perasaan, mungkin kesan beranak kot ustazah. Hormon saya jatuh kot, hormon estrogen, orang lelaki testosteron kan." Saya kata, "Puan, sebenarnya ia bukan normal, tak normal." Dan sampai bila puan nak buat alasan? Bila suami nak nikah lain, sebab isteri tak mampu nak tunaikan keperluan batin suami, isteri memberontak, isteri marah. Saya kata, kalau puan tak boleh terima, puan kena berubat, puan kena rawat, puan kena ikhtiar. Jumpalah pakar sakit puan. Alhamdulillah, ramai yang ingat normal lepas beranak, tak ada keinginan, lepas beranak tak mampu lagi. Sebenarnya bukan normal. Bila pergi jumpa doktor, doktor boleh bagi pil hormon untuk supaya hormon estrogen tu naik semula. Doktor boleh cek itu, cek ini, mungkin ada tak kena. Sebab itu seorang isteri yang bertanggungjawab, suami yang bertanggungjawab, dia akan memastikan dirinya sehat untuk mewujudkan satu hubungan yang sehat, hubungan suami isteri yang sehat. Saya nak sebut lagi antara kesan masalah yang disebutkan, tengok tadi tu benda yang tak elok dan buat perkara yang tak elok tadi tu. Saya sebut tadi kesan kepada hubungan seksual. Kesan lain boleh cek dalam YouTube. Kalau tuan-tuan puan-puan nak cek dalam YouTube, kesan pornografi kepada otak. Nanti akan keluar satu video. Sebenarnya banyak video. Saya sebenarnya ada video tu, tak sempatlah nak tunjuk. Kesan buruk pornografi kepada otak, berlaku 5 kerosakan pada otak berbanding kesan dadah kepada otak berlaku 3 kerosakan saja kepada otak. Okey, tuan-tuan puan-puan, cuba pegang depan ni, dahi depan ni. Semua ada dahi tak? Semua ada otak depan tak? Okey, ini otak bahagian depan. Okey, boleh jatuhkan. Otak bahagian depan ni disebut sebagai before memory cortex. Saya tak ingatlah, saya ingat belakang tu je. Tapi BFC, dia panjang istilah sains dia tu. Otak bahagian depan inilah yang membezakan kita dengan binatang. Otak bahagian depan ini adalah otak yang boleh membantu kita membuat keputusan yang baik ataupun buruk. Otak bahagian depan ini yang memberikan kita rasa bersalah bila buat salah, rasa berdosa bila buat dosa, bila buat maksiat, bila menipu dan sebagainya. Otak bahagian depan ini binatang tak ada, manusia ada. Dan apabila contohnya lihat benda-benda yang kotor dan melakukan perbuatan yang kotor, otak bahagian depan ini akan terendam dengan hormon dopamin. Dia terendam, hormon itu dihasilkan begitu banyak, diberikan kepada otak bahagian depan. Sebab itu datangnya rasa apa? Ketagihan, datangnya rasa keinginan nak tengok benda-benda tu, datang rasa ketagih dan sebagainya. Bila tengok rasa seronok, rasa senang, rasa terangsang, rasa segar dan sebagainya. Itu rangsangan hormon dopamin yang terendam dalam otak bahagian depan yang disebut BFC tadi tu. Apa yang berlaku apabila terlalu banyak hormon itu dirangsang, akhirnya berlakunya pengecutan pada otak bahagian depan ni.
Semakin mengecut, akhirnya manusia ini, lelaki ataupun wanita ataupun remaja yang masalah ini, dia hilang rangsangan ataupun hilang deria rasa bersalah, rasa berdosa. Sebab itu hari ini ramai anak remaja semayang tak rasa bersalah. Ramai lelaki tak solat tak rasa berdosa. Tak, perempuan dedah aurat tak rasa berdosa. Menipu pasangan tak rasa berdosa. Curang dengan pasangan tak rasa berdosa. Hilang dia rasa berdosa, antara puncanya adalah dia rasa yang diberikan oleh otak bahagian depan dah mula rosak. Anak tegur macam mana pun, anak menjawab dengan ibu tak rasa berdosa. Na'udzubillah, ini yang kita bimbang generasi kita semakin rosak sistem otak bahagian depan ni. Kerana melihat perkara-perkara yang boleh merosakkan sistem otak. Dan kesan melihat pornografi, saya ulang lagi sekali, kerosakan pada bahagian otak berlaku pada 5 bahagian. Berbanding dengan kesan dadah, berlaku 3 kerosakan otak. Sebab itu subhanallah muslimin muslimat sekalian, macam tiba-tiba serius pula perbicaraan kita kan. Tapi puan, memang penting perkara ni. Sangat penting dan jarang orang nak sebut. Jarang orang nak kupas dan jarang orang nak memberi peringatan secara terus terang. Tapi saya suka untuk beri peringatan ini, terutamanya tengok anak-anak kita. Tolonglah, kalau kita sayangkan anak, bukan dengan beri kebebasan mereka menggunakan media sosial. Ciri-ciri ibu bapa yang tahu mendidik anak mengikut zaman, ibu bapa akan sangat ketat, akan sangat mengawasi. Satu kisah benar kan? Seorang ibu ni cerita pada saya, ustazah, anak saya sekolah Arab, sekolah agama. Pakai tudung labuh, tudung bulat macam ustazah. Anak saya memang baik ustazah. Saya memang bagi dia hadiah telefon, saya tahu dia memang lembut, baik. Subhanallah, anak yang solehah lah. Sekolah berulang, bukannya sekolah duduk asrama. Satu hari wallahualam ustazah, saya terasa nak baca mesej dia, nak buka telefon, dan saya sangat terkejut. Saya boleh baca telefon anak saya, dia dah deal untuk hotel dengan pasangan dia. Maksudnya ada perbincangan dah, hotel tu check in ke esok ke macam tu lah. Maksudnya dia kata masa tu, tahu tak kenapa dia boleh check telefon anak dia? Sebelum tu dia dengar satu ceramah saya, dia kata ibu bapa jangan 100% percaya kepada anak, bukan sebab anak itu buruk, tak, kerana hari ini fitnah begitu dahsyat, kerana suasana hari ini begitu buruk. Jadi tolong bersama dengan anak untuk menghadapi keburukan fitnah akhir zaman ni. Dia kata saya memang cerita banyak kes yang ibu bapa terkejut. Rupanya anak dia ni dalam keadaan tersebut sekian-sekian. Dia kata lepas dengar tu saya cuba cek telefon anak saya terkejut. Dan saya syukur sangat anak saya tak sempat pun nak check in dengan pasangan dia tu. Sedangkan saya tak tahu selama ni dia dah bercinta lama, dan banyak mesej lucah dia dengan pasangan. Sedangkan di hadapan saya ustazah, dia tak ada perubahan langsung. Dia masih anak yang baik, dia masih lagi menuntut aurat dengan sempurna. Tapi rupanya anak remaja kita ramai yang tak kuat. Bukan anak remaja je, remaja purba pun sama, orang lelaki tua, perempuan tua. Kalau ada yang mengorat di telefon, bukan mudah kan? Contoh seorang wanita, suami mulutnya berat, nak puji pasangan, susah nak puji pasangan. Tapi tiba-tiba isteri ini kan upload gambar, adalah mesej masuk, ya Allah cantiknya awak ni, tak pernah saya tengok wanita secantik awak. Aduh, padahal gambar tu filter kan. Dah khayal dah, tak adalah, biasa je, alhamdulillah ciptaan Allah. Oh, jawab tu solehah tu kan. Masuk pula mesej kedua esok, minta maaf lah puan, saya tahu puan isteri orang, tapi saya terpaksa berterus terang, saya tak boleh elak lah tengok muka puan, memang tak puas memandang. Alah encik ni janganlah cakap macam tu, encik puan diisterikan, ya, tapi isteri saya tak macam puan. Oh, dah start. Masuk pula hari ketiga, puan, boleh tak saya minta izin nak simpan gambar puan? Macam tu pula. Alah, gambar saya tu memang dekat media je, terpulanglah pada awak, itu hak awak. Puan, kalau saya tak tengok muka puan satu hari, hidup saya macam tak ada matahari. Tiba-tiba kan. Tiba-tiba berlakulah masalah, bergaduh ni, perempuan ni bergaduh pula dengan suami. Dan jarum halus syaitan memang masuk pada tepat waktunya. Kenapa hari ni tak ada update apa-apa status? Saya tunggu tau, siap jam saya tengok. Kenapa awak tunggu? Yelah, memang bagi saya sekian-sekian, contohlah kan.
Saya ada masalah sebab tu saya tak update apa-apa hari ni. Masalah awak apa? Bagi tahulah saya. Saya memang dilahirkan untuk menyelesaikan masalah awak. Cia. Contohlah ya. Saya kan ada ibu bapa yang pernah tunjuk saya mesej anak dia yang baik macam mana boleh terpikat dengan lelaki. Walaupun baik macam mana pun, tetapi ayat mengayat ni, wanita ni anak yang dibesarkan, diasuh dengan baik, jaga solat, jaga aurat, boleh kalah. Assalamualaikum, boleh tak saya kenal saudari? Mula-mula tegas lagi. Minta maaf ya, sesama perempuan dan lelaki tak ada perkenalan. Oh, mula tegas lagi kan. Tak apalah kalau begitu, cukuplah saya sebut nama awak di dalam doa saya. Saya harap suatu hari awaklah isteri, contohlah kan. Moga Allah halalkan, moga awaklah makmum saya. Dah start dah bunga-bunga. Allahu Akbar. Ramai yang start dengan solehah tu kan, mesej-mesej. Akhirnya tanpa ibu bapa sedar, mereka dah berjumpa, mereka dah bertukar gambar, mereka dah bertukar gambar tanpa menutup aurat, sampai tanpa sorak benang dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, sekarang kita buat aktiviti sikit. Boleh tak para suami duduk belakang isteri, suami berdiri di belakang isteri? Kan isteri duduk atas kerusi. Sekarang suami berdiri di belakang isteri. Isteri masing-masing lah ya. Tak apa, duduk sebelah pun boleh. Okey. Subhanallah. Cepat tu tuan tu. Belum arahan lagi. Okey, sekarang jumpa tak isteri masing-masing? Okey, subhanallah. Okey, sekarang letakkan tangan atas bahu. Nanti dulu tak suruh urut. Okey, sekarang bisikan ke telinga isteri. Sebutlah apa-apa perkataan yang kalian para suami tahu isteri nak dengar apa. Cakaplah, saya sayang awak kerana Allah. Terima kasih sudi terima saya sebagai suami selama ni. Terima kasih terima kekurangan saya. Sekarang 1, 2, 3. Lagi saya tak suruh angkat kepala, jangan angkat. Bisiklah sebanyak-banyaknya. Okey, 1, 2, 3, bisik. Bisik ke telinga isteri masing-masing. Tunduk tuan. Bisik apa-apa. Jangan angkat kepala. Siapa angkat kepala saya panggil depan untuk dia cakap. Tuan dah angkat. Bisik lagi. Sebut ulang je sama-sama. Sayang awak kerana Allah. Terima kasih ya, awak maafkan saya. Terima kasih ya, awak sabar dengan saya. Bisik lagi encik, bisik lagi. Subhanallah, Masya Allah. Bisik-bisik sebut. Ada yang nak termuntah ke? Okey, bisik pasangan masing-masing. Ada yang tak bisik pun, bisik ya. Okey, lagi. Ikutlah. Nak ucap terima kasih ya, awak jadi isteri saya. Sekarang terima kasih pula. Terima kasih awak jadi isteri saya yang baik. Walaupun awak masak tak sedap sangat, tapi saya kenyang. Tengok badan saya besar sekarang. Terima kasih awak banyak sabar dengan saya. Terima kasih lahirkan anak-anak saya. Subhanallah. Ada yang oi. Okey, boleh berdiri. Dah lengoh tu kan. Tak biasa ustazah bisik-bisik. Biasa cakap terus terang je. Okey, sekarang saya minta urut bahu isteri. Mungkin dah lama tak urut kan? Dah berapa tahun dah tak urut? Okey, urut bahu isteri. Okey, urut betul-betul lah tuan. Itu cubit tu tuan. Urut betul-betul dengan kasih sayang. Kalau urut dengan kasih sayang, akan sampai tu kasih sayang tu. Okey, sekarang urut kepala dia urut tu. Tarik, letakkan dua-dua jari di tengah. Lepas tu tarik ke tepi. Macam tu tuan. Sedap. Tarik. Alah, macam itu macam massage tu. Tu macam facial muka tu. Tekan atas kening tu, tarik ke tepi. Perlahan-lahan dengan kasih sayang. Allahu Akbar. Okey, tarik, urut sikit sampai ke tepi, pusing sikit. Jumpa tak kening isteri?
Jumpa. Saya pernah buat urut macam ni. Ada isteri menangis. Makcik tu cakap, Ustazah dah 30 tahun kahwin, suami tak pernah urut. Ni kali pertama makcik tu cakap. Menangis dia. Okey. Dia jawab dia lupa. Dia cakap apa? Dia Terlupa nak urut. Okey, sekarang pergi balik pada bahu. Leher sikit. Jangan cekik ya. Nak marah macam mana jangan cekik. Leher isteri sikit. Okey, bahu dia, leher. Buatlah. Apa nak buat? Ada yang buat belakang tu kan? Belakang telinga. Okey. Subhanallah. Ada yang urut sambil bisik-bisik. Masya Allah. Okey, sekarang karate bahu isteri tu. Karate. Karate sikit. Ada yang nak dia ambil lajak macam tu. Buatlah betul-betul tuan. Isteri tu sedang terharu tu. Ke isteri rasa janggal, rasa lain macam. Okey. Okey, subhanallah. Okey, sekarang tumbuk-tumbuk sikit. Tumbuk-tumbuk. Okey. Tengok tangan saya, buat macam ni. Jangan ni sangat, macam buat menggelembung sikit. Ketika tepuk bahu isteri, sebut perkataan zikir nama Allah ya salam. Maksud nama Allah ya salam iaitu Allah yang maha sejahtera, Allah yang maha tenang, Allah yang maha menyihatkan. Salam, kesejahteraan ke atas kamu. Kemudian tepuk sambil zikir ya salam, ya salam. Mudah-mudahan keluarlah penyakit daripada badan isteri kita. Okey, 1, 2, 3. Ya salam, ya salam, ya salam. Tepuk sambil zikir ya salam. Minta dengan Allah supaya Allah berikan kesembuhan kepada isteri kita ni. Apa-apa penyakit ni, mulut ringan ke kan, penyakit maleh ke, subhanallah, Allahu akbar. Okey, sekarang tuan-tuan duduk. Tuan-tuan duduk dan ucap terima kasih. Isteri ucap terima kasih pada suami. Masya Allah, Allahu akbar. Okey, sekarang saya minta balas balik. Isteri pula berdiri di belakang suami. Okey, 1, 2, 3. Isteri bangun. Duduk belakang suami. Tengok suami tak sabar. Okey, tunjuk skill masing-masing. Saya bagi kebebasan. Okey, mula. Urutlah suami bahu. Okey, kepala bolehlah nak ditonyoh-tonyoh ke, nak ditenyeh-tenyeh, terpulang. Terus bersedawa tu. Keluar angin kot atas tak apa ya, jangan keluar angin kot bawah. Okey, sekejap lagi saya nak tutup program kita ini dengan sentuh bab curang. Saya nak share punca curang. Kemudian saya nak sebut bagaimana kaedah menghadapi pasangan curang. Macam mana cara nak menyelesaikan masalah curang. Okey, sedawa tu pandai tu. Baru saya nampak bersungguh bila isteri urut suami. Suami tadi tu macam separuh ikhlas je. Okey, urut betul-betul kepala ke, bahu ke, telinga ke, nak pusing, nak piat telinga pun boleh. Okey, sekarang karate. Okey, karate. Okey, lega tak? Sedap kan? Pejam-pejam mata tu, sedap tu. Okey, sekarang tepuk sambil zikir. Ya salam, ya salam, ya salam. Ya Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah suamiku ya Allah. Keluarkanlah penyakit dalam dirinya ya Allah ya salam. Ya Allah, aku sayang dia ya Allah. Berilah dia sehat ya Allah. Berilah dia kuat ya Allah. Subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Masya Allah, boleh duduk ya, boleh duduk. Alhamdulillah, Allahu akbar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, aktiviti tu nampak simple, tapi kalau kita buat ia satu rutin harian. Sebelum suami keluar pergi kerja, kita kata, bang, kejap bang, urut sikit bahu dia sambil tu zikir ya salam ya Allah. Sembuhkanlah sakit suamiku, sehatkanlah tubuh badannya ya Allah. Sejahterakanlah dia ya Allah. InsyaAllah dengan doa tersebut maka akan mengalirlah kasih sayang sesama kita. Masya Allah. Minum air sikit. Bismillah.
Sekarang pukul 11.40. Slot ceramah saya berakhir pukul berapa ya? Pukul 12 ke? Ya, pukul 12. Okey. Ini memang boleh ke macam ini jelas ke? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lampu ni kan memang sengaja dimalapkan depannya. Gitu. Subhanallah, baru nampak saya kan? Baru terang sikit di page. Okey, subhanallah. Kita ada masa lebih kurang dalam 20 minit saja lagi. Sekarang pukul 11.40, insya-Allah. Untuk 20 minit ni kita sentuh sikit bab antara punca utama masalah rumah tangga, iaitu curang. Dan hari dulu statistik curang, kalau 10 orang yang curang, 8 orang curang tu daripada lelaki, 2 lagi daripada perempuan. Tapi sekarang statistik curang ni dah hampir sama banyak dah antara lelaki dan perempuan. Dah hampir sama banyak. Faktor utama disebutkan tadi iaitu bab media sosial lah. Okey, kecurangan berlaku sama ada di tempat kerja ataupun di kalangan suri rumah pun dah semakin tinggi. Nauzubillah min zalik. Saya nak pergi kepada apa itu curang. Curang ialah hubungan yang dibina secara haram. Hubungan yang tidak sah, hubungan yang dibina secara haram, sama ada lelaki dengan wanita lain, suami dengan perempuan lain, ataupun isteri dengan lelaki lain. Tak kira lah lelaki tu bujang ke, suami orang ke dan sebagainya. Hukum curang adalah berdosa besar, haram. Dan saya mohon maaf, ada orang dia cakap macam ni, Ustazah, adakah istilah curang oleh lelaki? Saya rasa curang ni perempuan je, curang ni isteri je, suami tak ada curang. Saya kata kenapa encik cakap macam tu? Sebab suami kan, lelaki kan boleh nikah 2, 3, 4. Jadi sebenarnya lelaki tu bukan nak curang, dia nak berkenalan saja. Itu istilah lain, itu perkara lain. Saya sebutkan istilah curang ini, kalaulah seorang lelaki dia nak berpoligami, nak nikah 2, 3, 4, dalam keadaan syaratnya cukup, dalam keadaan isterinya redha, isterinya boleh terima dengan cara yang baik, itu bukan namanya curang. Itu namanya seorang lelaki dia nak berpoligami. Yang saya sebut istilah curang lelaki dan curang suami dan curang isteri adalah mereka memang melakukan hubungan yang terlarang dalam keadaan dirahsiakan tanpa sebab ataupun tujuan yang jelas, dan mereka terlibat dengan perkara yang haram. Contohnya bermesej, bermain perasaan, bermesej-mesej yang melampaui batasan agama, berkongsi gambar yang melepasi batasan agama, sekian-sekian, melayan perasaan, melayan hawa nafsu. Kadang hawa nafsu itu dipuaskan dengan apa? Bercakap, dengan suara pun dah seronok dah gembira sangat dah. Okey, bila sebut pasal curang, ia berkaitan rapat dengan mendekati zina. Dan kita tahu zina itu haram bukan sekadar melakukannya, mendekati zina juga dilarang. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, la taqrabu zina, jangan kamu menghampiri zina. Itu pun larangan jelas dah. Bukan sekadar berzina, tetapi untuk menghampiri pun telah pun diberikan larangan yang keras, yang jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara perkara-perkara ciri-ciri menghampiri zina ialah bermesej mesra antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah. Itu dah menghampiri zina. Telefon, borak, alah saya cakap kosong je, bukan apa, tanya khabar je. Ada keperluan ke tanya khabar isteri orang? Ada keperluan ke tanya khabar suami orang? Kalau tak tanya khabar, hidup tak tentu arah ke? Tak tanya khabar, adakah keperluan ataupun kehendak? Bukan ada. Kalaulah itu bukan keperluan, itu hanyalah kehendak, kita bimbang, itu bibit-bibit mendekati zina. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi kita jelas apa itu curang dan apa hukum curang. Curang hukumnya adalah haram. Bahkan ada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, bukan di kalanganku. Nabi kata, bukan di kalanganku. Maksudnya bukan di kalangan orang yang beriman, bukan di kalanganku. Mereka yang merosakkan hubungan suami isteri.
Nabi tidak mengaku di kalangan umatnya. Nabi tak mengakui, bukan di kalanganku, mereka yang mengganggu, meruntuhkan hubungan suami isteri. Sebab itu hukum menjadi orang ketiga. Sama ada dia isteri orang ke, suami orang ke, dia bujang ke, dia mula membuat hubungan yang terlarang dengan suami orang ataupun dengan isteri orang, hukumnya adalah berdosa besar, hukumnya adalah haram. Selama mana mereka berhubung, dicatat sebagai dosa-dosa dan sebagainya. Allahu Akbar. Okey. Jadi saya nak pergi kepada bagaimana nak mengatasi masalah curang. Saya nak share beberapa kisahlah pengalaman saya. Seorang wanita yang dah nak pencen, kaki tangan kerajaan. Dulu saya selalu ceramah, saya jumpa orang memang ramai kan. Bila dulu sebelum saya sibuk macam sekarang, saya ada beberapa tempat ceramah yang berkala. Yang mana saya ceramah ada seminggu sekali, ada 2 minggu sekali. Satu hari saya nak balik, saya dah selesai mengajar, saya guna kitab kat situ. Seorang wanita jumpa saya, umurnya dah dekat 60, mungkin 58, dekat nak pencen. Kemudian dia kata, ustazah, saya nak jumpa ustazah sekejap. Kadang-kadang saya sempatlah nak dengar, nak layankan. Kemudian masuk dalam lift, dia pun datang sampai kat kereta, dia pegang menangis-nangis. Dia kata, ustazah, akak ni dah tua ustazah, akak ni dah ada cucu ustazah. Subhanallah, minggu lepas dia kata, ustazah, minggu lepas saya selama ni tak pernah syak suami saya. Suami saya Tuan Haji, saya Hajah, orang panggil dia Tuan Haji. Suami saya ustazah, orang yang terikat dengan masjid, memang suka semayang masjid 5 waktu kali sehari ustazah, orang baik ustazah, memang lelaki yang baik. Habis tu apa masalah akak ni kak? Dia kata, ustazah, saya baca mesej dia sehari sebelum dia kata kepada saya dia outstation, tapi rupanya dia dah plan dengan seorang perempuan untuk nikah di Thailand. Dan saya selama ni, sebab saya tak pernah syak apa-apa, suami saya tak ada sangat perubahan yang ketara, jadi saya cuma tergerak hati je nak baca mesej. Dan memang saya jumpa mesej tu, dia dah rancang siap-siap esok dah nak pergi dengan pasangan tu nak nikah di Thailand. Kemudian ustazah, apa yang saya buat sekarang, saya memang hati saya hancur. Saya malu ustazah sebab wanita itu sebaya dengan anak saya, dan anak-anak saya pun tak tahu suami saya dah tua ustazah. Okey, bila saya dapat kes macam ni, ada orang kata, ustazah, apa salahnya kalau dia mampu dia nak nikah? Poligami tu kan dibenarkan sekian-sekian. Memang kalau ikut pengalaman saya, handle masalah poligami memang banyak. Tapi saya tak berhasrat nak cerita lah. Saya nak cerita masalah makcik ni, saya tanya dulu. Masalah akak ni, saya kata, puan, suami puan, bila dia terlibat dengan perempuan ni, dengan wanita ni, apa perubahan negatif yang berlaku? Saya ingat perubahan tu biasa, memang dia lain ustazah, begini-begini contohlah. Tapi saya tak perasan itu perubahan yang melibatkan perkara ni, sebab macam tak logik. Perempuan tu siapa dia, saya tanya. Dia kata perempuan tu ustazah adalah rakan sekerja dia, dan suami dia tu auditor satu syarikat besar yang memang selalu outstation, dan wanita itu ditakdir memang adalah couple dia, maksudnya pergi mana-mana audit dengan wanita tu. Kemudian apa tindakan puan sekarang? Ustazah, saya dah hubungi perempuan tu. Macam mana cara perempuan tu balas? Sebab sebenarnya saya nak tahu perempuan ini perempuan yang baik atau tidak, apa tujuan dia. Kalau tujuan perempuan ni baik, kalaulah suami mampu, kita akan cuba bincang dari sudut yang lain, bukan kita terus negatif terus. Kemudian dikata, ustazah, wanita tu kata pada saya, Hajah, saya akan pastikan suami Hajah jadi suami saya. Saya memang perempuan tu mengakui dia, sebab suami dia ni akan pencen lebih kurang setahun lagi macam tu lah, dan pencen gaji besar. Memang perempuan ni kata, saya memang akan jadi macam mana pun puan halang, saya tetap akan jadi isteri kepada suami puan. Puan tak ada hak nak tolak. Itu hak suami gini-gini, dengan cara bercakap tak sopannya, tinggi suaranya. Saya kata kalau macam tu memang jelas wanita ini bukan wanita yang baik. Kalau wanita yang baik, dia mesti pujuk lelaki ni bincang baik-baik. Kalau wanita yang baik, mesti dia cakap elok-elok dengan wanita ni. Saya kata kalau macam ni puan kena berusaha selamatkan suami. Berusaha selamatkan suami. Dia kata, saya pun tanya, puan, setakat ni lepas puan tahu puan layan suami macam mana?
Saya tak tegur dia, saya tak bercakap dengan dia, saya dah tak masak pada dia, saya buat tak tahu, saya tak boleh ngadap muka dia. Saya kata, puan macam ni. Pertama, apabila Allah menguji kita, contohnya ujian seperti ini, memang ujian sangat berat sebab puan dengan suami lahir couple, puan dengan suami sekian-sekian dah ada cucu, beza umur dalam 30 tahun, beza umur banyak, 30 tahun. Dan dia kata, ustazah, tak kalau suami saya nak ada anak pula, anak saya tak boleh terima, ustazah, gini-gini, malu dengan orang. Sekian-sekian. Saya kata, macam ni lah puan. Puan kena terima ujian yang Allah berikan. Pertama, mungkin datangnya daripada kesilapan kita juga. Mesti ada silap, mungkin ada kekurangan, mungkin ada dosa kita. Dan perantaraannya suami puan sekarang. Jadi puan tak boleh letakkan kesalahan tu 100% pada suami. Kita kena akui, bila menghadapi masalah rumah tangga, jangan letak dan rasa ego, rasa sombong letak pada sebelah pihak saja. Cek juga diri kita. Mungkin ada layanan kita dah makin kurang. Mungkin ada perangai kita yang membuatkan suami jauh hati. Mungkin ada dosa maksiat kita lakukan sembunyi, yang mana kerana dosa itu Allah nak beri teguran, Allah datangkan ujian yang berat seumpama ini. Jadi ustazah, apa yang perlu saya buat? Kita sendiri bagi yang menghadapi ujian ni, bertaubat dengan Allah, banyakkan istighfar, kemudian selawat, dan ada berapa lagi perkongsian yang saya minta dia buat. Kemudian saya kata, puan layan suami lebih baik daripada sebelum ni. Masak dengan masak yang terbaik, bagi senyuman yang manis. Cuba jadi isteri yang sebagaimana puan jadi awal-awal kahwin dulu. Itulah ikhtiar. Saya tanya puan, saya tanyalah dia, puan nak tak suami puan seperti dulu? Mestilah ustazah. Puan sayang tak suami? Mestilah sayang. Dah hidup 40 tahun ustazah sama-sama susah payah macam ni. Saya tak boleh terima kalau suami saya rasa macam, ya tak boleh terimalah dah usia macam tu kan. Kemudian subhanallah, dia pun buatlah. Saya ada minta belikan hadiah, bagi hadiah pada suami. Ustazah, saya akan cuba buat walaupun hati saya dah hancur, hati saya sangat sedih, sekian-sekian. Selepas 2 minggu, sebab kuliah kat situ 2 minggu sekali, lain, dia datang jumpa saya, wajah dah manis, jumpa wajah bercahaya. Subhanallah. Terima kasih encik. Okey, terima kasih. Okey. Lepas tu dia kata, ustazah, alhamdulillah. Kenapa puan? Suami saya dah berubah, dia tak jadi kahwin dengan perempuan tu. Saya kata, puan, cepatnya perubahan. Kadang-kadang payah tahu benda-benda macam ni, sebab mereka dah rancang nak kahwin apa semua. Sekarang ustazah, suami saya ambil perubahan drastik, letak berhenti kerja, maksudnya nak berhenti awal, dan suami saya sanggup bayar pula beberapa, sebab dia syarikat swasta bukan agensi kerajaan. Maksudnya sanggup bayar pula sebab nak berhenti cepat, sebab suami dia kata kalau tak berhenti dia tak boleh lepas daripada perempuan ni. Dan selepas suami saya ambil keputusan tak jadi nak nikah dengan perempuan ni datang serang, maki hamun suami saya, maki hamun saya dan sebagainya. Masa tu baru suami saya sedar bahawa perempuan ini bukan perempuan yang baik untuk nikah, dan dia nak kahwin pun dengan sebab-sebab yang lain, bukan ikhlas nak jadi isteri, bukan ikhlas sekian-sekian, sedangkan beza umur 40 tahun dan sebagainya. Jadi saya bukannya pukul rata semua kes ni, saya cerita kes ni. Saya tanya, apa yang puan buat? Ustazah, saya buat macam ustazah suruh, layan suami cara terbaik, dan saya mula muhasabah diri saya. Saya mula terima apa yang berlaku datang juga daripada kesilapan saya. Saya minta maaf dengan suami. Tak macam awal-awal hari tu saya mengamuk, saya salahkan suami, saya ungkit kebaikan saya tinggikan suara, saya dah tak jadi diri saya. Rupanya dengan saya buat begitu, tidak ada apa-apa perubahan pun yang berlaku, malah hubungan kami semakin buruk. Tapi bila saya mula berubah kerana Allah, dan saya minta, ya Allah terimalah, saya nak jadi isteri yang baik semula. Ya Allah tolonglah kembalikan suamiku. Dan saya konsisten ustazah, selawat 1000 kali, istighfar 1000 kali, dan adalah lagi amalan-amalan lain. Saya berpuasa, saya bangun malam, minta dengan Allah lembutkan hati suami. Dan memang benar, hati pasangan kita yang pegang adalah Allah, bukan diri kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan ada banyak lagi lah kisah-kisah testimoni bila datangnya klien yang mengadu masalah curang. Saya bukan terus
Bukan terus meletakkan masalah, punca masalah kepada yang curang tu, tetapi bawa bersama muhasabah supaya sama-sama memperbaiki. Masya Allah, Allahu Akbar. Dah makin meriah ni kan, dah makin riuh ni. Dan dewan kita pun, okey, sekarang pukul 11.55, tinggal lagi lebih kurang 5 minit. Saya nak buka satu soalan mungkin. Mungkin anda nak tanya soalan? Subhanallah. Okey, saya lah, kalau tak ada nak tanya, saya nak tanya. Kat sini adakah semua ya semua dah kahwin lah ni, semua suami isteri. Siapa yang ada anak angkat tangan? Yang ada zuriat, keturunan, ada anak. Okey, hampir semua orang ada anak ya. Masya Allah. Okey, sekarang saya minta untuk last ya. Suami angkat tangan kanan masing-masing. Angkat tangan kanan. Ada tangan kanan kan? Ada. Okey, subhanallah. Sekarang letakkan tangan kanan tu atas perut isteri. Pegang perut, cari perut ke tak jumpa perut? Perut dah lain macam kan? Okey, sekarang menghadaplah sikit, menghadap. Okey, pegang perut isteri. Okey, tolong dan tengok mata isteri, tengok mata isteri, pegang perut, tengok mata isteri. Okey, tolong ikut apa yang saya cakap, boleh? Boleh ya? Okey. Okey, bersedia ya? Semua pegang. Saya minta pegang perut tu, tuan-tuan, ada sebab ya. Okey, sekarang ikut apa yang saya sebutkan. Okey. Sayang, tengok isteri. Ya Allah, tengok isteri. Okey, abang nak ucapkan terima kasih kerana melahirkan anak-anak kita. Terima kasih awak sanggup bertarung nyawa untuk melahirkan anak kita. Dalam perut awak ni, tekan sikit perut yang buncit dah tu. Dalam perut awak ni ada parut yang takkan hilang selama-lamanya. Kesan daripada mengandungkan anak saya. Awak telah kehilangan kesihatan diri awak, bentuk badan awak. Awak telah kehilangan zaman muda awak, bentuk badan awak untuk mengandung dan melahirkan anak saya. Terima kasih. Saya tidak akan mampu untuk membalas dengan apa jua yang saya lakukan. Hanya Allah sahaja yang mampu membalas kebaikan awak, pengorbanan awak, kesakitan yang awak lalui. Semoga Allah kurniakan awak syurga, jadikan awak ketua bidadari saya. InsyaAllah, saya janji saya akan jaga awak. Cik, tengok isteri. Saya jaga awak selama-lamanya, di dunia dan di akhirat. Saya akan sayang awak, lindungi awak selama-lamanya. Izinkan saya jadi suami awak di dunia dan akhirat. Sayang kerana Allah. Okey, sekarang suami isteri ambil tangan suami, kemudian salam, cium tangan suami, minta maaf, ucap terima kasih, cakap apa-apa pada suami, sayang, minta maaf sungguh-sungguh. Masya Allah, Allahu Akbar. Terpulang ya, Masya Allah. Mungkin ada pasangan, saya tengok ada yang menangis di belakang, Masya Allah. Yang kat depan pun ada yang menangis. Allahu Akbar, subhanallah.
Muslimat, muslimin sekalian, tuan-tuan, perempuan, mudah-mudahan perkongsian pada hari ini sedikit sebanyak memberikan kesan kepada hati kita. Tuan-tuan, puan-puan, saya nak tanya orang lelaki pada suami, kalau tuan-tuan sakitlah, tak boleh berjalan ke, nak kena pakai pampers ke, tak boleh nak buang najis ke, siapa yang agak-agak akan jaga tuan-tuan? Isteri orang sebelah. Ya, yang akan sanggup tukar pampers, ngadap najis tuan-tuan, ngadap najis kita tak ada orang lain, isteri tuan-tuan. Busuk ke, wangi ke, kotor ke, tak ada orang lain, isteri. Kalau sekarang kita ni seorang lelaki yang utamakan kawan, tolonglah sedari. Ada lelaki yang lebihkan kawan, bak belanja dia tak kedekut dengan kawan-kawan, keluar lepak malam-malam habiskan masa dengan kawan-kawan. Tolonglah sedar, bila kita dah tua, bila kita dah tak ada harta, bila kita dah tak ada rupa, bila kita dah tak ada daya upaya, yang akan setia bersama kita susah dan payah tak ada orang lain. Seorang wanita yang Allah takdirkan, yang Allah temukan 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas, yang mana wanita itu kita mulakan dengan kalimah cinta. Wanita itu yang kita pinang dia. Wanita itu yang ketika itu wanita yang paling indah pada mata kita, wanita yang paling sempurna pada mata kita. Dan wanita itu wanita yang sama, yang setia berada bersama dengan kita. Dan percayalah, seorang isteri, seorang wanita, kalau seorang suami menghargai, menyayangi, mencintai, bertanggungjawab, wanita ini sanggup mati kerana suaminya. Wanita ini sanggup korbankan apa sahaja untuk suaminya. Wanita ini tak akan lupa mendoakan suaminya untuk sama-sama masuk ke syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, para wanita sekalian, wahai para isteri, kedudukan kita jadi isteri ni, Allah beri lebih kita ni jadi seorang isteri ni kerana Allah temukan kita dengan seorang lelaki yang berada di sebelah. Walaupun perutnya mungkin dah buncit sekarang, walaupun badannya dah berubah, mungkin kan kulit pun dah berkedut dan sebagainya, rupa dah tak handsome macam dulu, tapi dialah satu-satunya lelaki yang paling jujur dalam hidup kita. Percayalah, kerana dialah lelaki pertama yang menerima kita seadanya ketika kita tidak ada apa-apa. Dia lelaki yang pertama yang sangat berani meminang kita, yang sangat berani mengambil risiko untuk jadikan kita isteri, untuk jadikan kita teman hidup. Jadi berusahalah kita untuk menggembirakan hati suami. Dan setiap kali kita menggembirakan, buat sesuatu, senyum yang manis untuk suami, kita diberi pahala. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, sekarang last, saya minta isteri letakkan tangan pada pipi suami. Letak dua-dua kat pipi suami. Okey, tengok mata. Tengok mata suami. Okey, tengok. Okey, tengok, pegang dan tengok. Okey, sekarang isteri tolonglah sebut apa saja yang isteri nak sebut. Bang, saya mohon maaf. Bang, saya sayang awak. Bang, terima kasih atas semuanya. Abang bagi saya peluang, saya jadi isteri yang solehah untuk awak. Okey, subhanallah. Itulah lelakinya yang banyak berkorban untuk kita, jaga kita, yang banyak sabar dengan kita. Oh, perempuan suka bebel tapi isteri bernanah telinga. Kalau telinga tu ada nanah, dah berapa dah baldi nanah dia keluar. Okey, alhamdulillah, sekarang pusing. Subhanallah, Allahu Akbar. Puan-puan, wahai para isteri, suami kita banyak sabar dengan kita. Dia sebenarnya banyak memaafkan kita walaupun kita tak minta maaf. Allahu Akbar, dia banyak simpan rasa. Sebab dia tahu kalau dia tegur je, kita tak berhenti akan menjawab. Akhirnya orang lelaki, dia diam, dia simpan, dia menyendiri dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah, saya doakan tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah kurniakan sakinah, ketenangan dalam rumah tangga, mawaddah,
iaitu kasih sayang, warahmah dan juga belas kasihan, rahmat Allah dalam rumah tangga. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan saling berkasih sayang, bercinta sampai ke syurga. Allah kurniakan zuriat keturunan yang soleh-solehah dan insya-Allah kita masuk ke syurga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Sekian, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Insya-Allah. Atas semasa itu yang bagi seorang istri